Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para penonton yang dikasihi oleh Allah, kembali lagi kita dalam rancangan soal dan jawab permasalahan umat. Dan saya tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton yang setia follow video ini. Dan moga-moga orang yang menonton video ini sampai habis, Allah permudahkan urusannya, dunia akhirat, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya, dan moga-moga tetap istiqamah hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Okey, pada masa ini kita akan menjawab beberapa soalan yang datang pada saya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sah wuduk kami dengan menambah basuh tengkuk selepas wuduk? Kerana guru saya ajar seperti itu. Kata Nabi SAW, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah huran muhajjalina min athari wuduk. Sesungguhnya umatku, kata Nabi SAW, akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan muka bercahaya, dalam keadaan yang bercahaya. Min atharil wuduk, bukan kerana pakai make up tebal, bukan kerana minum obat keputih, tapi ternyata bercahaya sebab atharil wuduk, sebab kesan-kesan wuduk, sebab kesan-kesan wuduk, bekas-bekas wuduk. Ini yang menyebabkan putih dia. Jadi kata Nabi SAW, "Faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa yang boleh memanjangkan cahayanya, maka buatlah. Di sini ada beberapa penafsiran atau penakwilan para ahli hadis yang mengatakan memanjangkan wuduk itu maksudnya adalah memanjangkan durasi wuduk. Maksudnya kalau biasanya selepas solat batal wuduk, sekarang tak. Habis solat tahan terus wuduk. Kalau batal wuduk, dia sambung lagi wuduknya. Berwuduk semula. Lepas tu kalau seandainya batal lagi, dia sambung lagi wuduk semula. Terus panjang wuduk, itu yang namanya Quran muhajjalin. Itu satu pandangan ulama. Satu yang pandangan yang kedua, iaitu panjang wuduk, panjang cahaya di sini, maksudnya adalah melebihkan tempat basuhan wuduk. Contoh kata Allah dalam Al-Quran, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Basuh tangan sampai siku, ilal marafiq. Siku sini. Tapi dia bagi panjang lebih sampai sini. Itu yang maksudnya dipanjangkan wuduknya. Jadi mungkin guru tuan punya memahami daripada pandangan yang kedua ni, ya, jadi dia habis lepas basuh muka ni, basuh muka, selepas tu dia basuh basuh tengkuk dia. Basuh tengkuk. Sebab mungkin dia rasa nak memanjangkan ghurratahu, memanjangkan cahayanya. Oh, kalau macam tu ustaz, masuk je dalam kulah, basah semua, itu bodoh namanya. Yang pandai itu adalah basuh muka sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 6, basuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, kalau boleh dilebihkan, itu yang afdal. Soalan yang kedua, salam Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya punya anak angkat, sekarang dia sudah berkahwin. Apa hukum saya bersalaman dengan isteri anak angkat saya? Anak angkat. Anak angkat, kalau seandainya orang mengambil anak angkat daripada anak saudara dia. Anak saudara dia. Jadi kalau seandainya dia ambil daripada anak saudara dia, contoh, saya lelaki, saya punya saudara dan saudara tu punya anak perempuan. Selamat. Saya ambil anak perempuannya, anak angkat, sebab saya ni khal dia, maknanya pakcik dia. Saya pakcik dia, maka saya mahram
kepada anak angkat tu, yang perempuan itu pun juga perempuan sama isteri kita selamat. Itu yang lagi baik. Sekarang andaikan kita ambil anak angkat daripada luar, orang kita tak kenal, atau kita ambil daripada tempat rumah anak yatim yang kita tak tahu dari mana asal usulnya, atau yang dia bukan mahram kita. Adakah kita apabila nanti dah besar, lepas tu dia berkahwin, adakah kita boleh bersalaman dengan istrinya? Sekarang anak angkat itu pun juga bukan mahram. Apatah lagi isteri daripada anak angkat. Apa dalilnya? Jemaah boleh lihat, para penonton boleh lihat di dalam surah Al-Ahzab. Cerita tentang seorang wanita yang bernama Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ini sebenarnya sepupu Nabi SAW. Nabi datang meminang dia bukan untuk dia, tapi Nabi datang meminang dia untuk anak angkatnya. Namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah berkahwin dengan Zainab binti Jahshin. Ternyata pernikahannya tak lama. Qadarullah, mereka bercerai. Selepas bercerai, habis masa iddahnya, Nabi datang masuk meminang untuk dirinya sendiri. Nabi datang masuk meminang untuk diri sendiri. Dulu Zainab binti Jahshin adalah bekas isteri anak angkat. Sekarang menjadi ummahatul mukminin. Ada disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab. Ini menandakan bahawa isteri anak angkat bukanlah mahram. Jadi kalau bukan mahram, maknanya kita tak boleh bersalaman dengan mereka. Okey. Seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini seorang pekerja cleaner di satu ofis. Terkadang saya berkata-kata dalam hati saya, susahnya jadi cleaner ini. Sudahlah gajinya kecil dan susah nak duduk asyik disuruh orang je dari pagi hingga ke petang. Terkadang saya jealous dengan staff office. Terkadang saya jealous dengan staff office ini. Bilik berekon, gaji pun besar. Adakah saya dikira kufur nikmat Ustaz? Saya nak minta sedikit pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah tak melihat apa jenis pekerjaanmu dan Allah juga bukan melihat berapa besar gajimu. Yang penting hasil kerjamu adalah daripada yang halal. Kemudian pekerjaanmu bermanfaat untuk orang ramai. Itulah yang baik. Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Andaikan engkau menjadi seorang menteri, tapi keberadaan engkau, kewujudan engkau menjadi sampah untuk rakyatmu. Engkau tak berguna untuk bangsamu, tak berguna untuk masyarakatmu. Engkau menyelewengkan jawatan. Maka itu tak ada guna juga. Lagi baik engkau sebagai cleaner, tapi engkau bermanfaat untuk orang ramai. Bahkan kehilanganmu, ketidakadaanmu, orang merasa kehilangan, maka itu yang baik. Saya dan kita semua berterima kasih kepada cleaner. Kalau bukan kerana cleaner, mungkin dunia ini akan menjadi tong sampah. Saya teringat pada tahun, kalau tak silap, 2014-2015. Saudi Arabia, mereka meng-offkan semua pekerja-pekerja asing, cleaner-cleaner terutama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mereka mengambil orang-orang tempatan saja untuk bekerja. Sebab apa? Orang-orang tempatan di sana jealous dengan orang asing. Kenapa dia tak terima? Dia membantah keputusan kerajaan. Kenapa ambil orang asing untuk bekerja? Kenapa ambil orang asing untuk bekerja? Kan bagusnya kita saja kerja. Kita pun kekurangan pekerjaan. Akhirnya semua pekerja-pekerja asing yang menjadi cleaner di Masjidil Haram, Masjid Nabawi di-off-kan. Tutup semuanya. Ditutup. Maka hari pertama beramai-ramailah orang Arab Saudi itu mula membersihkan. Ada Masjidil Haram, bersih jalan-jalan. Satu hari.
Hari kedua, 50% je yang datang. Hari ketiga, 10% je yang datang. Sampah dah mula banyak. Masjid Nabawi dah, di sudut-sudut Masjid Nabawi dah nampak sampah-sampah. Dah mulai kotor. Di tandas-tandas, di toilet-toilet dah mulai kotor. Hari keempat, angkat tangan. Mereka tak mampu. Hari kelima, buka lagi kepada cleaner-cleaner asing. Ingat bahawa kita ni makhluk yang dhaif. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, kita semuanya memerlukan cleaner. Maka anda, wahai saudaraku, walaupun pekerjaan anda sebagai cleaner, tapi anda mulia. Anda bermanfaat untuk orang ramai. Kalau anda tiada, maka kita akan merasa kehilangan. Kita merasa susah. Kita akan merasa susah. Maka saya dan orang-orang lain sepatutnya berterima kasih yang sangat besar, sebesar-besarnya kepada anda. Jangan kita suka melihat indahnya awan di kepala orang, di atas kepala orang lain. Sebenarnya orang lain pun juga melihat indahnya awan di atas kepala kita. Terkadang kita melihat, waduh, senangnya. Senangnya kerja si fulan, ada di tempat bilik berekon, kemudian gaji besar. Saya ni apalah, kerja susah, bukan bilik, tak ada bilik spesial, kerja pun sentiasa berdiri, kotor. Tapi orang yang kerja sebagai staf itu pun pening juga. Dia selalu kena sampai target, tak sampai target, hati-hati dia dapat remind, tak sampai 2 kali 3 kali boleh jadi dia buang kerja. Engkau janji bersih, settle semua cerita. Mungkin kita melihat senangnya mereka jadi staf, tapi sebenarnya staf tu mungkin juga senang melihat kita sebagai cleaner yang kurang daripada beratnya tanggungjawab. Jadi bersyukurlah kepada nikmat Allah. Kita boleh saja berangan-angan yang tinggi, tapi jangan lupa mensyukuri apa yang ada dalam genggaman kita. Okey? La in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur, aku tambah, kata Allah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, sungguhnya azabku sangat pedih. Okey, pada masa ini soalan yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Tolong ulas sikit tentang seorang wanita Melayu murtad sebab berkahwin dengan orang Sing. Terima kasih. Wah, ini isu semasa ni. Okey. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wahai kamu para lelaki, jangan kamu menikah dengan wanita-wanita musyrikat. Wanita-wanita kafir tak boleh. Hatta yu'min, sampai wanita itu beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Andaikan semua wanita cantik semuanya kafir, ada seorang, kau nak berkahwin juga, ada seorang hamba yang hitam legam. Engkau berkahwin dengan, tapi dia beriman, engkau berkahwin dengannya, maka khairum min musyrikatin. Dia lagi baik dibandingkan wanita-wanita cantik tapi dia musyrikat. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikina walau a'jabakum. Jangan wahai wali-wali, para wali nikah, jangan kau nikahkan anak perempuanmu dengan lelaki-laki musyrik, dengan lelaki kafir, tak boleh. Wala 'abdun mu'minun, seorang hamba lelaki yang mungkin berkulit hitam, tapi dia beriman, khairum min musyriki walau a'jabakum. Lagi baik daripada lelaki-lelaki handsome tapi masih lagi kafir. Jemaah yang dikasihi oleh Allah, para penonton, sebenarnya kes berkahwin, orang Melayu berkahwin, keluar daripada menjadi murtad dan berkahwin dengan orang non-Muslim, sebenarnya bukan kali pertama ini. Dah banyak dah. Bukan hanya di negara ini, mungkin ada orang-orang Islam di tempat negara lain juga keluar daripada agamanya kerana kahwin dengan orang-orang non-Muslim. Sebenarnya ini bukan kali pertama. Cuma ini viral. Jadi seakan-akan ini satu-satunya berita. Tak, banyak lagi. Cuma tak viral. Ingat, para wahai muslimin, para pemuda muslimin dan muslimat, para syabab, bahawa Nabi SAW katakan, tungkahul mar'a li arba'.
wanita dinikahi atas 4 alasan. Begitu juga para lelaki boleh diterima pinangannya atas 4 alasan. Pertama, li jamaliha, kerana handsome-nya, atau mungkin kerana kecantikannya. Kemudian lima liha, kerana hartanya, mungkin dia adalah keturunan raja, mungkin dia adalah orang-orang yang kaya. Kemudian ulina sabiha, mungkin keturunan dia adalah keturunan keluarga yang terhormat. Walidiniha, dan juga kerana agama. Tak lepas daripada 4 ni. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi SAW, maka engkau pilih yang nombor 4 ni. Pilihlah yang agamanya, niscaya engkau mendapat keberuntungan. Berapa ramai orang yang menikah kerana handsome. Kerana handsome-nya, dia menikah dengan orang lelaki yang kerana handsome-nya. Atau dia menikah dengan seorang wanita kerana dia cantik. Selepas nikah, aksiden, akhirnya cacat seumur hidup. Hilang handsome dia. Berapa banyak disebabkan kekayaan, dia menikah kerana kekayaan. Sebelum sebelum menikah dia kaya, selepas menikah dia bankrupt, habis jatuh miskin. Jika kita menikah kerana keturunannya, berapa banyak orang dikeluarkan daripada suku dan kaumnya kerana apa? Membuat pantang larang kaumnya. Tapi apabila kita mencari redha Allah, apabila kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan berjaya dunia akhirat. Berapalah handsome orang? Handsome hanya kita hidup di dunia ni lebih kurang 60-70 tahun, lebih-lebih itu pun bonus. Orang yang mungkin muda dulu handsome, masa muda dia cantik, tapi ketika umur 50-60 maka kecantikan dan kehandsomean dia berkurang. Yang dulu dia gagah kuat, tapi yang lama-kelamaan dia menjadi lemah. Nanti sampai pada saatnya umur 70 tahun, boleh jadi mengangkat gelas ke mulut pun dia tak mampu. Lemah. Oleh sebab itu, saya nasihatkan untuk kita semua, jaga diri kita yang penting juga. Jaga diri kita, wahai para ayahanda, ibunda, jaga anak-anak. Jaga anak-anak anda. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan ahli keluargamu daripada seksa api neraka. Moga-moga kita semuanya selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan pada masa ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Jika video ini bermanfaat, sila share, sebarkan sebanyak-banyaknya dan jangan lupa like and subscribe. Moga-moga kita semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.